Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Saya fikir pensakau-pensakau, semua yang salah laku, semua yang pernah teringat, pernah melakukan salah laku, sedang bergegar-gegar lutut sekarang. Apa tidaknya Perdana Menteri telah mengarahkan semua agensi yang ada kuasa di Malaysia ini untuk mencari semua, tak kira siapa, dengan apa cara sekalipun, yang penting ikut undang-undang, perundangan, perlembagaan, hak asasi manusia, diikut semua. Buatlah apa semua, yang penting ikut undang-undang. Cari siapa yang terlibat ini. Persoalan saya mudah. Adakah ini juga akan melibatkan bekas-bekas Perdana Menteri yang dulu-dulu, seperti Najib Razak dan anak-anaknya dan keluarganya? Ataupun adakah ini juga akan membabitkan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dan anak-anaknya dan keluarganya dan rakan-rakan dan kroni-kroninya? Adakah Tan Sri Mahyadin Mak Yassin juga terlibat dalam ketirisan yang sampai 4.5 trilion ini, termasuk ahli keluarga, termasuk anak-anak? Secara kebetulan saja agaknya, secara kebetulan pula, anak-anak Perdana Menteri semua ini semuanya berjaya. Kalau anak-anak Tun Mahathir pula, memanglah semua bilion-bilion ni. Tapi itu mungkin secara kebetulan. Okey, secara kebetulan. Begitu juga dengan anak-anak Perdana Menteri yang lain, mereka semua juga berjaya. Itu pun secara kebetulan. Tapi SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, saya nak komen sikit pasal Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bila Lembaga Hasil Dalam Negeri pun termasuk di dalam agensi yang diarahkan untuk mencari siapa saja yang terlibat sehingga menyebabkan satu dana Malaysia 4.5 trilion ini hilang, tiris, rugi ini, saya fikir ramai orang menggelupur sekarang. Akan ada ramai orang yang mulai takut sekarang, terutamanya mereka yang didakwa ada masuk di dalam senarai Pandora Paper. Lembaga Hasil Dalam Negeri akan mencari mereka yang tidak membayar cukai dengan jujur, dengan betul. Saya fikir di antara semuanya, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri, SPRM dan PDRM, antara perkara yang paling, antara agensi yang paling ditakuti adalah, antaranya lah, semua ditakuti, tapi adalah juga Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri akan menyiasat semua kewangan yang boleh melibatkan cukai. Dan sekiranya ada wang berbilion-bilion tapi cukainya tidak tepat, habislah. Habis, akan ditanya, disoal siasat, dan akhirnya kalau ada kesilapan memang akan kena. Kenapa? Kena dakwa. Seperti bukan Mahathir, seperti Najib Razak dan anaknya. Kalau anda masih ingat, mereka berdua ini masih lagi dalam satu risiko untuk mudflis kerana tak membayar cukai dengan betul. Mereka ada bayar cukai tapi mungkin tak tepat. Begitulah. Jadi Najib, kalau dia tak bayar cukai, kalau nanti dia memang betul sudah kalah 100% dalam kes ini dan dia tak dapat bayar,
Kerana dia sekarang di penjara, dia boleh muflis. Begitu juga dengan anaknya. Jadi jangan main-main dengan lembaga hasil dalam negeri, sebab antara perkara yang paling anda tak mahu jumpa adalah siasatan daripada lembaga hasil dalam negeri. Maksudnya you must be have something wrong somewhere. Tapi kalau dapat buktikan tak ada masalah, tak apalah. Okey, kedua, Bank Negara Malaysia juga, kalau dia Bank Negara Malaysia ini bertindak, ingat, Bank Negara Malaysia mempunyai kabel yang banyak, cukup besar untuk buat siasatan kepada trace the money, pada wang anda, sama ada dalam negara, di luar negara. Jadi jangan cuba-cuba untuk lari, kerana akhirnya anda ketahuan juga. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hemat saya, kalaulah anda ada perasaan untuk mau buat semua yang salah di sisi undang-undang, hentikanlah pikiran itu. Jangan teruskan, sebab nanti yang sengsaranya anda juga sendiri. Okey, jadi keempat-empat ini kalau bergabung, saya fikir cicak kubing pun takut, cicak yang bertapuk di dalam hutan pun takut. Kerana semua kalau bergabung, saya betul-betul saya rasa tidak ada orang yang boleh selamat dengan penipuan mereka. Akhirnya semua bila dicari titik demi titik, mereka sambungkan dot itu, akhirnya akan ketahuan siapakah dalang. Sebab saya tidak fikir 4.5 triliun itu hanya 10-20 orang saja dalangnya. Sebab 4.5 triliun itu terlalu banyak nilainya. Dan tak ada orang di dunia ini, yang ada wang sehingga triliun. Tak ada, belum ada. Jadi mungkin ini melibatkan berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang. Cuma saja kita risau kalau ini juga akhirnya membabitkan bekas-bekas pemimpin-pemimpin besar negara kita. Kita harap kalau memang ada pemimpin-pemimpin negara yang terlibat, sila berikan kerjasama, dan kita berdoa semoga kebenaran, kita berdoa semoga keadilan dapat ditegakkan dengan baik, kerana itulah amanat daripada Tuhan, supaya dijaga dengan baik, Jangan sembarangan terus menyalahgunakan kuasa yang ada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye bye.